Kembali bertemu dan terima kasih kepada saudara yang terus bersama kami dalam rancangan Halaqah. Pada malam ini kita membicarakan tajuk Bintang 12 bersama dua panelis kita pada malam ini, yang berbagi Ustaz Badri Syaludin dan yang berbagi Ustazah Nik Salida Suhaila Nik Saleh. Dan saya nak pergi kepada yang berbagi Ustaz Badri. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, dalam surah Al-Maidah, Allah Ta'ala ceritakan tentang penyakit-penyakit yang berlaku pada masyarakat jahiliah. Di antaranya Allah menyebut innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan. Jadi dalam perkataan yang ada dalam ayat tersebut ialah azlam, iaitu dikatakan menilik nasib ataupun nak tentukan betul tak betul perbuatan hari itu berdasarkan tarikan panah. Jadi kalau kita lihat di situ satu amaran daripada Allah tentang budaya jahiliah. Tetapi kalau kita membicarakan tentang ilmu astrologi, bakal lihat dia ada lebih sejarah yang lebih awal daripada itu. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dari sudut sejarah astrologi ini dikatakan ianya berasal dari Mesopotamia, iaitu di daratan antara sungai Tigris dan sungai Efrat, yang merupakan daerah asal orang-orang Babylon, iaitu sekarang ini di sebelah tenggara Iraq. Maka kalau kita melihat ilmu ini berkembang sejak daripada zaman Babylon kuno, kira-kira 2000 tahun sebelum Masihi lagi. Dan secara bertahap demi bertahap kepercayaan dan amalan ini semakin berkembang. Dan kalau kita lihat perkembangan ini sampai kepada satu tahap yang kita kenal dengan zodiak ataupun ramalan zodiak, yaitu horoskop. Itu adalah bukti perkembangan sejarah astrologi bermula daripada 2000 tahun sebelum Masihi lagi. Jadi berkenaan dengan horoskop, kalau dalam perbincangan kita bintang 12 ataupun ramalan zodiak ni, ianya adalah satu perkara yang merupakan carta ataupun diagram yang menunjukkan kedudukan relatif objek-objek di langit seperti matahari, bulan, planet dan seumpamanya lagi. Jadi dalam bahasa Yunani sendiri, horoskop itu bermaksud melihat jam, iaitu untuk memperolehi horoskop seseorang ataupun nak mempunyai nak tahu tempat, hari, tarikh lahir. Jadi perkara ini akan dikira dalam kiraan melihat jam itu tadi. Jadi segala tarikh itu pula akan jatuh pada salah satu daripada 12 lambang-lambang zodiak yang kita bincangkan dalam tajuk kita hari ini. Baik itu dalam konteks umat Islam, saya kira dalam kesempatan malam ini kita merenung sejenak. Sebab 12 zodiak yang kita suka-suka selalu melihat itu tidak sesuai langsung dengan peribadi Muslim. Dari sudut sejarah mari kita lihat. Yang pertama, bintang nama Capricorn. Ini orang yang lahir kononnya 22 Disember sampai 20 Januari. Capricorn menurut mitos Yunani, dia menjadikan lambang kambing. Kambing itu memang kambing betul. Kambing itu namanya Amaltheus. Kambing ini pernah memberikan air kepada Dewa Zeus, iaitu dewa yang tertinggi sekali bagi bangsa Yunani kuno semasa dewa itu masih kecil. Jadi sebagai mengenang jasa-jasa kambing ini dijadikan bintang, lalu dia bercahayalah di langit. Maknanya Capricorn ni kambing je. Temeluh banyak kambing, tak jadi masalah. Tak payah tengok ke bintang pun ada kambing. Yang kedua, Aquarius. Aquarius 21 Januari sampai 21 Februari. Oh, lambangnya seorang pemuda gagah yang sedang menuang air dari tempayan yang besar. Menurut sejarah, dia adalah pemuda yang bernama Ganymedes, iaitu seorang khadam yang paling setia kepada Dewa Zeus. Sebagai mengenangkan jasa, dia juga akhirnya bila mati dilantik menjadi bintang di langit. Kan mengarut tu. Yang ketiga, Pisces, iaitu bermula 22 Februari sampai 21 Mac. Ini dilambangkan dengan 2 ekor ikan. Kedua ekor ikan ini telah berjasa, dikatakan berjasa membawa Dewi Venus, iaitu Dewi kecantikan, dan Dewi Mars, iaitu Dewi perang, ke sungai Euphrates, sebab itu mereka dikejar oleh taifun, orang jahat. Sebagai mengenang jasa, lalu kedua-dua ekor ikan ini dilantik menjadi bintang. Yang keempat, Aries, 22 Mac sampai 20 April, dilambangkan dengan seekor biri-biri. Dan dia bukan sebarang biri-biri, tetapi biri-biri berbulu emas, yang dikorbankan kepada dewa tertinggi sebagai persembahan. Dan Dewa Zeus memang suka menerima kambing itu, juga dilantik menjadi bintang. Yang kelima, Taurus. Bermula 21 April sampai 21 Mei. Dilambangkan dengan seekor lembu jantan. Taurus berasal daripada kalimat Toro, yang artinya lembu jantan, yang merupakan jelmaan dari Dewa Zeus ataupun Jupiter. Dewa Zeus ini dulu dia suka bini ramai. Jadi dia terpikat dengan putri-putri di Eropah. Lalu dia menjelma menjadi seekor lembu supaya dia mendapat menawan hati putri-putri Eropah. Lalu lembu itu dikekalkan menjadi bintang di langit. Yang keenam, Gemini.
22 Mei sampai 21 Jun. Dilambangkan dengan sepasang dua anak kembar. Mereka adalah putera kepada Dewa Zeus. Anak kembar bernama Castor dan Pollux. Yang ketujuh Cancer. 22 Jun sehinggalah 22 Julai. Dilambangkan dengan ketam. Kita ringkaskan sajalah ya. Yang ke-8 bintang Leo. 23 Julai sampai 22 Ogos. Dilambangkan oleh singa. Sebab Hercules dulu dilawan dengan singa dan lawan dengan ular yang jadi ketam. Akhirnya ketam dan juga singa ini jadi bintang. Yang ke-9 Virgo. 23 Ogos sampai 22 September. Ini lambang puteri cantik. Yang ke-10 Libra, 23 September sampai 23 Oktober. Dilambangkan dengan neraca timbangan. 11 Scorpio, 24 Oktober sampai 21 November. Lambangnya kala jengking. Sebab dulu putera Zeus bunuh kala jengking, lalu kala jengking jadi bintang. Dan yang terakhir Sagittarius, bermula 22 Disember sampai 21 Disember, makhluk badan berkepala manusia, kuda, kepala manusia. Jadi kalau kita lihat, sesuai ataupun tidak, orang Islam percaya kepada bintang-bintang hok kambing, biri-biri, orang tuang air. Banyak lagi benda lain yang kita nak fikir. Jadi mudah-mudahan menjadi renungan bersama lah, Allahu'alam. Di atas penjelasan tadi menggambarkan kepada kita. Kita kadang-kadang kita duk tengok dalam akhbar, dalam majalah, dalam ruang cyber tentang bintang kita, tentang nasib kita. Kita tidak tahu sebenarnya asal usul yang bintang-bintang itu sebenarnya. Kalau kita dengar daripada apa yang diperkatakan oleh Ustaz Badri, kalau ikut pemikiran kita ni tak boleh terima langsung. Jadi saya nak pergi pada yang berbahagia Ustazah lah. Kalau kita lihat secara jujurnya, remaja kita, anak-anak muda kita, dia bukan dia kata Ustazah, dia percaya. Tapi sekadar tengoklah dalam akhbar dan majalah, tengoklah. Macam saya ni Aries yang tengok, Aries apa cerita. Jadi kadang-kadang macam Ustazah sebut tadi, kesan psikologi kepada orang yang tengok ni. Tengok pasangan kamu hari ni pasangan tidak betul umpamanya. Jadi pandangan Ustazah dalam ini, silakan. Terima kasih penerusi. Jadi Ustaz pun tahu juga bintang lah ya. Kita sering membaca tentang ramalan-ramalan bintang ini. Saya percaya kalaupun penonton tak selalu baca, tapi pernah terbaca sewaktu remaja dulu, bintang-bintang yang disebut ataupun ditulis di dalam akhbar-akhbar, majalah-majalah, malahan pada hari ini dihantar melalui SMS. Jadi dia melanggan SMS yang akan menghantar setiap minggu atau setiap hari ramalan bintang. Jadi sebab apa sebenarnya pagi-pagi kita bangun tidur, kita nak dekat handphone kita dah ada mesej yang menulis tentang ramalan bintang kita pada hari itu. Jadi saya kira kalau bukan kerana kepercayaan ataupun kalau bukan kerana kita rasa benda itu terkesan kepada diri kita untuk kita meneruskan kehidupan pada hari tersebut, maka kita tentu tidak akan menerima SMS sebegitu. Bahkan kita tak akan baca pun di dalam majalah-majalah hiburan ataupun di akhbar-akhbar yang menyebut atau menulis tentang bintang-bintang ini. Dan bukan itu saja Ustaz. Kadang-kadang kalau kita tengok mesin penimbang berat, kan, cuba Ustaz pergi timbang, dah lah dia keluarkan berat kita 92 kilo. Lepas itu dia keluar pula satu kad bercetak yang kecil, dia tulis pula kat situ, umur tak panjang, cinta tak kesampaian, rezeki sentiasa kesempitan. Jadi orang yang dah dapat 92 kilo, lepas itu pula rasa macam tak berapa nak seronok dengan ramalan-ramalan itu, dah rasa sedih, rasa tak bersemangat. Jadi contoh saya bagi pada Ustaz ya. Zodiaknya ialah Scorpio yang Ustaz sebut tadi, kala jengking. Lepas tu pekerjaannya mulai menjalankan pekerjaan yang tertangguh. Ini contoh pada minggu ini. Dia kata kalau minggu ini dia buat kerja mesti tertangguh. Jadi ini sudah tentu secara psikologinya. Dia kata apa pun dia tak mau buat minggu ni. Tertangguh punya. Tak siap punya. Sebab apa? Bintang dia kata macam itu. Jadi kalau dia buat sia-sia, baik dia buat benda lain. Baik dia tidur, pasal tidur ni orang tak tangguh. Kemudian asmara pula macam mana? Anda akan patah semangat dan berasa jemu. Sudah, memang dia ada masalah pada masa tu. Jadi dia pun tengok, memang jemu, memang rasa patah semangat. Jadi dia sedikit sebanyak nak membaiki hubungan tu, dia dah rasa tak berapa nak baiki. Kemudian keuangan pula, rezeki yang diperolehi ternyata tidak sebanding dengan usaha yang anda lakukan. Sudah, tak nak buat kerja. Sebab apa? Kalau buat kerja letih-letih pun rezeki dapat sikit. Ini dari mana kepercayaan ini kalau bukan karut-marut? Dan kalaulah dari segi psikologinya mereka percaya dan mereka menaruh satu kepercayaan yang tinggi, maka dia sudah tentu merosakkan akidah. Dan juga bukan saja psikologi, tetapi malah lebih daripada itu. Dan dari segi psikologi juga, orang yang membaca zodiak ini akan menyebabkan dia menyerahkan keberuntungan nasibnya pada sesuatu yang khayal,
yang berbentuk sangkaan. Mungkin pada awalnya dia suka-suka, tapi kadang-kadang kebetulan betul. Apabila betul, maka dia pun mula menaruh kepercayaan lagi dan lagi. Jadi apabila itulah yang sedikit-sedikit betul, lama-lama dia pun percaya. Jadi orang-orang yang macam gini nanti dia akan, terutama di kalangan anak-anak remaja kita, tapi saya tidak kata semua. Mungkin ada yang sekadar hiburan pada awalnya, tetapi lama-lama dia rasa percaya. Jadi mereka ini kita tidak mahu sama sekali mereka terjatuh ke lembah kepercayaan kepada benda-benda karut-marut ini. Dan sebagai contoh juga, kalau misal kata yang tadi itu pekerjaan, dia mula menjalankan pekerjaan yang tertangguh, jadi dia tak mahu buat kerja. Tetapi kalau kita lihat dalam perspektif yang lain, dia tak nak buat kerja, dalam masa yang sama daripada awal lagi tidak mahu berusaha. Sedangkan ramalan bintang tu sekurang-kurangnya bintang ni kata dia bekerja juga tapi tertangguh. Dia pula bila dah tengok dia kata menjalankan pekerjaan yang tertangguh, awal-awal lagi tak mahu buat kerja. Jadi apa yang dia boleh buat ialah duk baca SMS sajalah. Dan ini adalah satu kesan yang besar dari sudut psikologi anak-anak remaja kita, sebab kita tidak mahu kehidupan hari ini yang semuanya mudah, semuanya boleh dicapai dengan hujung jari, menyebabkan mereka pun mula menjadi pandai untuk meramalkan masa depan. Jadi kepada ibu bapa, dia pun meramalkan juga masa depan ibu bapa dengan mengatakan bahawa mereka tidak beruntung kerana mendapat anak-anak yang suka berkhayal tentang bintang. Jadi kepada ibu bapa yang ada di luar sana, kita kena awasi anak-anak kita yang masih kecil ataupun yang sudah pun remaja, sekiranya kita nampak mereka terlalu leka dengan ramalan-ramalan bintang ini, sebab ia sama sekali tidak benar. Wallahu a'lam. Terima kasih yang berbahagia Ustazah. Itulah gambaran yang disebut oleh yang berbahagia Ustazah. Maknanya ramalan-ramalan bintang ini semuanya mengarut, semuanya bukan satu yang kebenaran, tetapi mungkin pada peringkat awal orang kata dalam bentuk hiburan, nak ceriakan kehidupan. Tetapi perkara-perkara yang tak baik, perkara-perkara bohong, perkara tak benar ni kalau diulang, lama-lama ni meresap. Macam minda kita lah. Kalau pembohongan itu dibuat beribu-ribu kali, akhirnya kita nampak yang bohong itu adalah suatu kebenaran. Saudara penonton yang dirahmati Allah, kita akan berehat seketika. InsyaAllah kita jumpa selepas ini. Kembali bertemu dan terima kasih kepada saudara yang terus bersama kami dalam rancangan Halaqah. Pada malam ini kita membicarakan Bintang 12, satu perbincangan yang penting, yang agak menarik, yang sebenarnya semasa sesuatu yang berlaku dalam masyarakat kita. Saya nak pergi kepada yang berbahagia Ustaz Bad. Tadi kalau yang berbahagia Ustazah tadi sebutlah tentang macam mana pengaruh di majalah, di ruang cyber. Sekarang dunia maju kan. Kalau dulu surat berantai pun pakai surat aja, sekarang email je. Jadi kemajuan seperti ini yang barangkali kalau orang kita terlalu obses terhadap amalan ni. Jadi kalau hari tu tak tengok rasa lain macam je. Jadi macam mana pandangan Ustaz kalau perkara-perkara seperti ini berlaku, dibiarkan begitu saja dalam masyarakat kita? Silakan. Ya, terima kasih. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, perlu kita perjelaskan juga malam ini bahawa dalam budaya kita orang Melayu sebenarnya ada ilmu-ilmu berkaitan dengan ramalan ini. Cuma berbezanya ialah orang tua-tua kita dulu tidak melihat sesuatu yang akan berlaku itu berdasarkan pergerakan bintang sangat, tapi berdasarkan petanda-petanda alam, berdasarkan geruh firasat dan sebagainya. Sebagai contoh, kalau orang di kampung, kalau macam duduk di sungai tengok air banyak berbuih di hilir, itu tanda air di hulu tengah besar, tengah bersedia untuk nak banjir besar. Ataupun kalau kita di tengah laut, nampak di hujung lautan horizon itu nampak putih saja, itu tanda ombak besar nak datang. Ataupun kita di atas kapal, atas bot, kita terasa angin yang agak sejuk berdesir di hujung cuping telinga, itu tanda ribut nak datang, setengah jam lagi baik balik ke darat. Ataupun di sungai misalnya nampak buaya mudik ke hulu, dia mudik sampai timbul tenggelam, itu tanda nak banjir atau nak makan orang lah, itu tanda duanya saja. Jadi ini semua petanda-petanda alam. Mungkin sedikit berbeza dengan melihat yang ramalan bintang 12 ini. Orang tua-tua kita dulu ada juga, misalnya kalau memilih tarikh buat rumah bila nak kahwin, 1 hari bulan Islam, 1, 2, 3, 4, itu kalau 1 tanah, air, api, angin. Kalau nak pilih tarikh jangan pilih yang 3 dan 4, itu api dan angin. Kalau kahwin tarikh itu nanti rumah tu panas, ataupun hari-hari bergaduh, angin banyak sangat. Jadi pilih tarikh tanah, air. Itu berdasarkan pengamatan, berdasarkan pengalaman. Ataupun ada yang hari ini orang merasi-rasi.
Katalah orang tu lahir 12 bulan 4 tahun 74 sebagai contoh. Maka dia campurkan 12 campur 4 campur 7 campur 4 dapat 1990. 1 campur 9 campur 9 campur 0 jadi 19. 1 campur 9 jadi 10. 10 tu 1 pula campur 0 jadi 1. Orang 1, ini orang tenang, berani. Perkiraan-perkiraan begitu sekadar untuk keseronokan zaman dahulu. Yang kita khawatir adalah apabila kita terlalu obses. Maka kesan yang paling besar dari sudut sosio masyarakat ialah akan berlaku berpecah belah. Sebagai contoh, katakanlah ada seorang yang pandai menengok tangan kita misalnya. Dia pun tengoklah tangan ustazah. Misalnya ustazah Nik Salidah. Tengok-tengok dia kata, ni ustazah ni esok suami kahwin satu lagi. Akhirnya suami ustazah malam ni tidur surau. Padahal benda tu belum tentu berlaku. Tapi dia baru menunjuk-nunjuk. Ini yang kita tak nak pecah belah. Ataupun kita barang hilang. Pergi jumpa orang yang pandai menelek. Tak kira tengok air pinang ke, tengok atas urat sirih ke apa ke. Lalu orang kata, ini barangnya ada kat rumah sekian-sekian. Yang ambil ni bukan orang lain yang selalu datang keluar masuk rumah. Dia akan menimbulkan fitnah. Sebab itu Nabi SAW dengan jelas dan nyata memberikan amaran kepada umat Islam supaya jangan sampai benda-benda yang bersifat pada peringkat awalnya untuk kita nak melihat petanda alam akhirnya menjadi pecah belah. Orang yang melakukan meramal atau mohon minta diramal, Nabi memberikan pelbagai ancaman. Antaranya, man ata arrafan au kahinan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, Ibn Majah dan Al-Hakim. Siapa-siapa yang pergi berjumpa dengan satu orang arrafan, orang yang pandai melihat masa depan lah, maka bila dia jumpa orang itu dan orang itu cerita dan dia percaya pula kepada orang itu, maka faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Maka orang ini telah engkar terhadap apa yang telah diberikan wahyu oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Dalam hadis yang lain, man ata arrafan fas'alahu an syai'in fasaddaqahu lam yuqbalillahu salatahu 40 yauman. Hadis sahih riwayat Muslim. Siapa-siapa jumpa dengan seorang tukang telek, tukang tenung dan dia tanya satu-satu perkara dan dia percaya pula kepada perkara itu, apa implikasinya? Sembahyangnya tidak diterima 40 hari. Jangan pula kata bila ni maka tak payah semayang 40 hari. Tak semayang dosa lain. Sembahyang pun tidak diterima. Artinya orang ini Allah murka sebab dia seolah-olah nak mendahului takdir Allah. Seolah dia tak nak percaya kepada ketentuan Allah. Yang ini kita khawatiri. Kadang-kadang ada orang kita suka-suka. Pergilah feng shui lah macam-macam. Itu tak jadi masalah. Setakat nak beli nombor plate kereta mesti nak 8 lah, 9 lah. Tak nak nombor 4 nanti matilah. Tingkat 13 tak boleh, 14 tak boleh. Itu feng shui. Tapi jangan obses. Sampai lupa bahawa di setiap sesuatu itu ada kaitan dengan izin Allah. Kalau Allah izin, jadi. Kalau Allah tak izin, walaupun dalam tukang ramal itu dia pusinglah dia punya daun teruk ke, burung dia cakap ambil daun teruk apa ke. Tapi kalau Allah tak izin, tak akan berlaku. Sebab itu perkara-perkara begini perlu dia ambil perhatian sebab dia memberi kesan dari sudut akidah kita. Wallahu a'lam. Baik, itulah gambaran ataupun tertarik tadi apa yang digambarkan dalam hadis-hadis amaran-amaran yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang tilik nasib, bintang dan sebagainya. Saya nak pergi kepada yang berbagi Ustazah. Kalau Ustaz Badli sebut tadi tentang bahayalah, mengancam mungkin berlaku pergaduhan suami isteri, mungkin pergaduhan antara jiran dan antara seorang sahabat dengan seorang sahabat disebabkan kerana ramalan-ramalan tertentu. Jadi kalau kita lihat dalam satu hadis pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak beri satu gambaran pada kita Ustazah, memang tak betul. Itu yang disebut kadzabal munajjamun walau sadaku. Sebenarnya tukang tilik ni berbohong walaupun kadang-kadang kebetulan betul. Jadi kerana kebetulan betulnya yang masalah. Jadi minta komen daripada Ustazah, silakan. Kalau kita lihat Ustaz ya, astrologi ini daripada pandangan Islam jelas seperti mana dalam perbincangan kita yang sebelum ini, ilmu meramal bintang ini merupakan satu ilmu nujum ataupun ilmu meramal perbintangan. Dan ilmu nujum ini adalah juga disebut sebagai ilmu yang ada sedikit sihir
Sebab apa? Dia mengatakan bahawa seseorang ini, peramal ini mengatakan bahawa dia mengetahui sesuatu yang orang lain tidak tahu kerana zat yang ada kepada kuasanya itu menyebabkan dia tahu. Sedangkan kita sudah arif dan maklum bahawa tidak ada zat yang lebih besar, yang lebih berkuasa melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, mafhumnya siapa yang mempelajari ilmu nujum bererti ia telah mempelajari cabang daripada ilmu sihir. Nujum ini adalah satu cabang daripada ilmu sihir, dan apabila bertambah ilmu nujumnya maka bertambahlah ilmu sihirnya. Asalnya sedikit daripada ilmu sihir, tapi bila ilmu nujum bertambah maka ilmu sihirnya juga bertambah. Jadi sihir dan nujum ini di dalam hadis riwayat Ahmad dengan sanad hasan ini menyebut jelas kepada kita bahawa hampirnya ilmu nujum dan ilmu sihir ini kerana ilmu nujum sebahagian daripada sihir. Jadi kedua-duanya adalah tidak dibenarkan di dalam agama kita. Dan juga kalau kita sebutkan tentang ramalan bintang, kita mengetahui sesuatu yang orang lain tak tahu. Jadi ini adalah berkaitan dengan kita mengetahui hal yang gaib. Dan inilah yang dikatakan secara langsung ataupun tidak langsung bahawa dia percaya ada zat selain Allah yang mengetahui perkara yang gaib ini. Padahal Allah telah tegaskan di dalam Al-Quran bahawa tidak ada orang ataupun kuasa yang mengetahui perkara yang gaib melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam ayat yang lain pula Allah menegaskan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui apa yang berlaku besok. Hari ini pun, selagi hari ini belum habis lagi, yang hujung hari ini pun kita tak tahu apa akan berlaku. Sebab apa? Yang hanya mengetahui bila nak diturunkan hujan, mengetahui apa yang ada di dalam rahim, dan orang yang akan mengetahui apa yang akan diusahakan besok, dan orang yang mengetahui di mana dia akan mati hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada kuasa yang lain yang boleh meramal. Jadi ramalan bintang juga kita melihat sebagai satu ramalan pendukunan. Dukun juga. Sebab itu kalau orang yang berjumpa dengan peramal ini, sama ada dia percaya ataupun dia tidak percaya, solat dia dah tak boleh diterima 40 hari dah. Walaupun tak percaya, tapi kenapa dia berjumpa? Seolah-olah kalau kita belik majalah, kita belik surat khabar, kita tengok horoskop tu, kita baca, seolah-olah kita dah bertemu dengan peramal. Kemudian kita percaya atau kita tidak percaya, itu soal lain. Jadi kita kena berhati-hati. Dan Yusuf Al-Qaradawi juga ada menyebut, mengulas tentang hukum membaca ramalan bintang ini, pengerusi. Jadi kita lihat, jika seseorang itu membaca zodiak, maka hukumnya adalah haram dan solatnya tidak diterima selama 40 hari walaupun dia tidak membenarkan ramalan tersebut, tapi dia baca saja. Yang keduanya, jika ia membaca zodiak kemudian dia membenarkan pula ramalan itu, maka inilah yang dikatakan kufur terhadap ajaran Muhammad. Dan yang terakhirnya ini yang dimaafkan Ustaz, jika dia membaca zodiak kemudian tujuannya semata-mata untuk membantah, untuk dia jelas dan untuk dia ingkar kepada sifat ataupun amalan syirik ini, maka hukumnya adalah dituntut bahkan menjadi wajib sekiranya ia bertujuan untuk memberi satu pengajaran kepada orang lain. Jadi berbalik kepada persoalan itu tadi, kita melihat dengan jelas bahawa amalan meramal bintang, kita percaya, kita membaca dan juga kita menaruh sedikit rasa yakin dengan apa yang dinyatakan di dalam bintang-bintang ramalan kita ini merupakan satu amalan yang sepatutnya kita jauhi daripada hari ini. Wallahu a'lam. Terima kasih pada yang berbahagia Ustazah. Kalau dinakal ataupun dinukilkan daripada penulisan Al-Qaradawi, Fatwa Mu'asirah Al-Qaradawi, itu menggambarkan bahawa sebenarnya amalan kita cuba membaca, cuba buat perbandingan pula, tengok nasib kita, tengok nasib orang lain. Ini sesuatu yang bercanggah dengan hukum Islam. Bukannya perkara yang main-main, bukan perkara yang seronok-seronok, perkara yang suka-suka, tetapi sesuatu perkara yang bercanggah dengan hukum Islam. Itu yang harus kita fikir dan kita renungkan bersama. Saudara penonton yang dirahmati Allah, kita akan berhenti seketika, berehat seketika untuk memberi ruang kepada dua penulis kita untuk berbincang seketika, dan insya-Allah jangan ke mana-mana, kita jumpa selepas ini. Kembali bertemu dan terima kasih kepada anda semua yang terus bersama kami dalam rancangan Halaqah pada malam ini. Kita berbicara tentang bintang 12, ramalan bintang dan sebagainya. Bersama dua penulis kita pada malam ini, yang berbahagia Ustaz Badisyah Alauddin dan yang berbahagia Ustazah Nik Salida Suhaila Nik Soleh.
Dan sebenarnya saudara, kita sudah berada di penghujung pertemuan kita pada malam ini. Rasa sebentar baru Ustaz boleh cerita tentang bintang 12 tadi. Dah masa dah nak habis dah. Jadi untuk di hujung pertemuan kita pada malam ini, saya nak beri sedikit ruang masa kepada yang berbahagia Ustaz Badishah untuk membuat kesimpulan betapa bercanggahnya dengan Islam, amalan tilik nasib, amalan tengok bintang dan sebagainya. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kesimpulannya, kepada yang belum pernah cuba untuk nak meramal nasib dia menggunakan horoskop ataupun melihat daun teruk dan sebagainya, lebih baik jangan. Cuba pun jangan, walaupun untuk suka-suka. Pergi jumpa fortune teller ataupun pergi baca horoskop. Sebab Nabi menyebut, man atahu ghairu musaddiqin lam yuqbal lahu salatan 40 yauman. Hadis riwayat Tabrani. Siapa-siapa jumpa tukang telik, tapi tukang telik itu dia tak percaya pula apa yang tukang telik itu ramalkan, tapi sebab dia pergi, maka tetap berdosa. 40 hari semayang yang tidak diterima oleh Allah. Kalaupun ramalan yang horoskop buat itu betul, bukan betul, kebetulan. Itu sahaja. Cuma janganlah pula malam ni bila kata jangan ramal, jangan tengok ramal, akhirnya semua orang takut ramalan. Sampai ramalan cuaca pun orang tak tengok, tak boleh lah. Tak jadi masalah. Ramalan cuaca tu untuk kita nak main golf, nak bawa motor. Tapi ini ramalan bersifat untung nasib, kahwin dan sebagainya. Maka mudah-mudahan perbincangan-perbincangan seperti ini akan mengelakkan kita daripada terjebak kepada pengaruh-pengaruh syaitan yang cuba mengelakkan kita daripada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi iyyaka na'budu wa pawang nasta'in ke horoskop nasta'in dan pelbagai lagi. Wallahu alam. Syukran, terima kasih pada yang berbahagia Ustaz Badli. Ruang sedikit masa kepada Ustazah, silakan. Terima kasih Ustaz. Jadi sesungguhnya orang-orang yang ingin tahu ramalan nasib mereka ini tidak lain dan tidak bukan mereka inginkan nasib yang baik. Mereka tak nak ingin pun ataupun tak mau dengar pun nasib atau apa yang akan diramalkan nanti adalah sesuatu yang buruk. Sedangkan dia tidak tahu bahawa sesuatu yang telah berlaku akan berlaku ini telah ditakdirkan Allah Ta'ala 50,000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi ini. Jadi kita kena tahu bahawa sebagai manusia apa yang boleh kita lakukan ialah kita mesti berusaha sedaya upaya untuk mendapatkan semua hal yang baik. Jadi kalau kita sentiasa bergantung kepada ramalan dan nasib, maka kita sudah tentu akan menjadi orang yang malas. Dan yang terakhirnya, ingatlah bahawa semua yang Allah tentukan kepada kita adalah baik meskipun di mata kita adalah buruk. Sebab apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kadang-kadang doa kita tidak dimakbulkan, itu adalah kerana permintaan kita itu tidak sebaik apa yang Allah nak berikan kepada kita di masa akan datang. Jadi amalan ini sebenarnya amat merugikan masyarakat Islam kita sendiri sekiranya kita bergantung kepada ramalan bintang, sebab dia menjadikan kita orang-orang yang malas. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada dua penulis kita pada malam ini, yang berbahagia Ustaz Badishah Alauddin dan yang berbahagia Ustazah Nik Salida Suhaila Nik Saleh, yang berjaya menjelaskan kepada kita tajuk kita, perbincangan kita pada malam ini, Bintang 12. Dia begitu menarik sekali dan mudah sekali untuk kita fahami. Dan kesimpulan yang boleh kita buat pada malam ini ialah sepatutnya kita sebagai orang mukmin, mukminah, sebenarnya sepatutnya kepercayaan kita mutlak hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Percaya kepada qada dan qada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita sebagai orang Islam sepatutnya tidak terpengaruh dengan ramalan-ramalan seperti ini dan juga teori horoskop yang sememangnya bukan satu teori yang berdasarkan ajaran Islam, tetapi sesuatu yang bukan daripada ajaran Islam. Dan sudah tentulah kita berhasrat untuk menjadi mukmin yang baik, mukminah yang baik. Tidak ada cara, tidak ada jalan melainkan kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup kita berdasarkan ajaran Al-Quran dan panduan yang diberikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aslim taslam, kata Rasulullah. Hendaklah kamu Islam, kamu menerima seluruh ajaran Islam, nescaya kamu selamat. Sekarang itu pertemuan kita pada malam ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mempertemukan kita sekali lagi pada minggu hadapan. Mudah-mudahan kehidupan kita sentiasa diberi keberkatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salam kasih sayang dari warga Halaqah dan insya-Allah kita jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.